Selamat pagi, salam sejahtera. Ini keputusan terkini yang teruja aku nak kongsikan dengan kamu semua berkaitan dengan kes rasuah Rosma Mansur di Mahkamah Persekutuan. Aku nak kongsi dengan kamu perkembangan terkini, keputusan rasmi daripada Mahkamah Tinggi yang memutuskan Rosma Mansur bersalah atau tidak hari ini. Didahului dengan apa yang dikatakan oleh Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Beliau berkata, mahkamah hari ini bersedia mendengar permohonan agar dia tidak mendengar kes itu. Walau bagaimanapun, hakim di Mahkamah Tinggi ini membayangkan dia tidak cenderung untuk menangguhkan keputusan kes itu yang dijadwalkan hari ini. Ini berita buruknya untuk Rosma Mansur, yaitu Hakim Zaini Muhammad Zaini Mazlan mengatakan beliau tidak cenderung untuk menangguhkan keputusan kes ini dan akan terus diumumkan hari ini. Katanya dia sendiri menghabiskan kebanyakan masa ketika cuti Hari Merdeka semalam untuk membaca permohonan yang difailkan pembelaan. Ini gara-gara tindakan pasukan pembelaan Rosma Mansur yang dalam masa tak sampai 48 jam mengemukakan pula dua permohonan. Satu, permohonan supaya hakim menarik diri. Kedua adalah permohonan supaya keputusan ditangguhkan untuk diumumkan. Aku agak heran lah dengan tindakan-tindakan seperti ini, drama dengan dramanya, dan aku tak tahulah siapakah hakim yang sesuai lagi mendengar, siapa lagi ke hakim yang akan sesuai mendengar, dan adakah hakim yang mereka mahu itu barulah sesuai mendengar. Aku pikir hakim yang telah dilantik ini adalah hakim yang telah dikaji kesesuaiannya, yang telah dilantik bersesuaian dengan kebolehan dan kepakarannya. Beliau berkata dia mengambil maklum yang peguam telah memfailkan perakuan segera agar permohonan pengguguran hakim didengar secepat mungkin. Justru dia menetapkan yang permohonan itu didengar hari ini. Tujuannya, pada pendapat aku, tujuannya pengguguran hakim ini adalah supaya perbicaraan dapat dimulakan sekali lagi. Yang menjadi hairannya aku adalah sudah lebih 2 tahun perbicaraan diteruskan, barulah tiba-tiba pula ada isu seperti ini. Jadi kalau hakimnya itu digugurkan, bermaksud hakim baru perlu dilantik dan pendengaran baru perlu diteruskan. Pendengaran baru bermaksud penghakiman baru lagi, perbicaraan baru lagi. Nak ambil masa berapa tahun nih? Takkanlah sampai nak mati baru selesai kes nih. Ya, akan ambil masa 4 tahun lagi. 4 tahun macam-macam lah. Apa-apapun Anda telah failkan perakuan segera, kata yang arif hakim. Anda sepatutnya sedia. Anda kata Anda ada keperluan untuk failkan balasan. Saya sudah baca keseluruhan permohonan pengguguran hakim dan dokumen berkaitan, kata hakim lagi. Katanya permohonan pengguguran itu bersandarkan pada dakwaan bahwa sesuatu yang sepatutnya di dalam pengetahuannya dan didakwa ditulis oleh pihak ketiga. Zaini bagaimanapun membenarkan prosiding ditangguh setengah jam bagi membolehkan peguam menyediakan hujah balas terhadap afidavit pihak pendakwaan tersebut. Seterusnya, perkembangan terkini dalam Mahkamah Persekutuan pula adalah Mahkamah Tinggi adalah apabila peguam Rosma Mansur mengatakan hanya perlu buktikan ada bahaya berat sebelah. Peguam Rosma, yaitu Peguam Jarjit Singh, dalam hujahan lisannya berkata, undang-undang tidak memerlukan pemohon untuk memberikan bukti meyakinkan untuk membuktikan aspek berat sebelah pada hakim. Dia berkata, mereka hanya perlu menunjukkan apa yang boleh dan menyerahkan kepada mahkamah jika ada bahaya berlakunya berat sebelah. Selain daripada itu, Jarjit Singh pada pukul 10.50 pagi tadi juga mengatakan bahawa Jarjit Singh berkata awan gelap telah meliputi badan kehakiman sejak 23 Ogos lalu. Itu badan kehakiman yang kau cakap, Jarjit. Tapi yang Malaysia yang telah ditutupi awan gelap sejak penubuhan 1MDB, itu pula yang tidak disebut. Sudah terbukti Najib melalui SRC Internasional, anak syarikat kepada 1MDB, terbukti telah menyeleweng duit RM42 juta. Dan itu telah terbawa-bawa sehingga ke luar negara. Kes ini telah diketahui oleh luar negara, terutamanya Amerika Syarikat, yang turut membicarakannya, dan terkini Roger Ng didapati bersalah. Jadi perkara ini telah pun mencipta awan gelap di Malaysia. Ini bukan sekadar kehakiman.
Kata Jarjit, ia serupa dengan apa yang berlaku pada tahun 1990 lawan. Kata Jarjit, awan gelap kembali melitupi Badan Kehakiman pada 23 Ogos lalu. Aku nak tanya, yang melitupi awan ni siapa? Siapa? Siapa dia? Dipercaya merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan menolak rayuan suami Rosmah. Ialah, kalau sudah salah, apalagi yang nak dikatakan? Takkan nak menghina mahkamah pula. Pada jam 11 pagi tadi, Peguam Jarjit Singh berkata hakim yang mengendalikan perbicaraan perlu mampu melaksanakan tanggungjawabnya secara saksama dan bebas daripada pengaruh luar. Katanya, kebebasan kehakiman memastikan seorang hakim dapat menilai bukti, pakai undang-undang dan menentukan keputusan kes tanpa mengira mana-mana pihak demi menegakkan keadilan. Saya ada keyakinan penuh terhadap Yang Arif Mohamed Zaini Mazlan tidak akan dipengaruhi oleh perkara ini, kata Jarjit. Tetapi, risiko berat sebelah masih wujud dan itulah tujuan permohonan pengguguran hakim, katanya. Jadi kalau hakim digugurkan, siapakah hakim yang sesuai pula? Siapakah hakim yang sesuai pula? Nanti dipanggil ketua hakim negara? Tak pula suka kan? Aku fikir ketua hakim negara lah yang paling sesuai ini. Nanti mereka pula tidak mahu lagi kan. Jadi tak tahulah siapa hakim yang mereka mahu. Dan aku rasa hakim yang ada sekarang ini itulah hakim yang terbaik karena dia dipilih daripada kalangan yang terbaik. Peguam Jarjit Singh berkata, tiada penegasan daripada pihak pendakwaan bahawa dokumen didakwa bocor yang berkaitan dengan kes rasuah Rosmah Mansur adalah dokumen palsu. Dia berkata, hakim perlu mampu menyampaikan keputusan tanpa pengaruh tidak sepatutnya, secara langsung maupun tidak langsung daripada mana-mana sumber. Katanya lagi, selain daripada itu, Jarjit Singh, hari ini seluruh perhatian tertumpu kepada Rosmah Mansur, sama ada beliau terlepas daripada hukuman ataupun beliau akan menyusuli suaminya Najib Razak yang didapati bersalah atas tuduhan kes rasuah berhubung projek solar hibrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Namun dalam langkah saat-saat akhir, Rosmah 2 hari lalu memfailkan permohonan agar hakim perbicaraan Mohamed Zainal Mazlan menarik diri daripada mendengar kes ini. Hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dijangka akan mengendalikan permohonan itu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyampaikan keputusan 3 pertuduhan rasuah terhadap Rosmah Mansur. Ikuti terus pendedahan demi pendedahan, keputusan demi keputusan yang ada dalam channel ini, dan mohon tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini. Kita tunggu sampai petang, kita tunggu sampai akhir, kerana menurut hakim tidak ada beliau cenderung untuk meneruskan proceeding hari ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.